InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan pertemuan kita dalam siri untuk kita sama-sama mempersiapkan diri kita, meningkatkan lagi kehidupan kita ini supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan lagi diri kita dengan Islam sebagai satu cara hidup dan yang lebih penting sebagai satu yang kita perjuangkan. Jadi al-Islam sebenarnya bukanlah suatu agama yang kita anggap sebagai ritual semata-mata, banyak agama yang kita kata agama ni dia macam untuk kita spiritual sahaja, tapi Islam ini adalah merupakan satu sistem kehidupan. Sistem kehidupan yang mana sistem kehidupan itu sebenarnya adalah merupakan suatu yang wajib kita perjuangkan, yang wajib kita perjuangkan. Jadi bukan hanya sekadar kita kata saya nak semayang, saya nak puasa, cukup dengan semayang puasa, ataupun cukup dengan saya menutup aurat, cukup dengan saya buat sesuatu yang mungkin digambarkan sebagai ibadah-ibadah. Tetapi sebenarnya al-Islam merupakan satu yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam yang paling tinggi. Tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan Islam inilah satu-satunya ad-din yang diredai oleh Allah. Inna din 'indallah al-Islam. Jadi din, agama, kehidupan yang Allah redha hanyalah Islam. Dan kemudian begitu juga Allah menggambarkan dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal Islam madinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi siapa-siapa yang mencari agama, kehidupan, sistem yang selain daripada Islam, maka dia merupakan satu yang tidak akan diterima. Allah tak akan terima sekali-kali. Dan bila tidak terima ni maknanya Allah SWT ni tidak akan menjadikan ataupun kita kata mengiktiraf dia sebagai hamba. Jadi sebab itulah, maka oleh kerana Islam ni satu sistem kehidupan yang merupakan lengkap dan seluruh aspek, maka wajib kita tegakkan. Wajib kita tegakkan. Jadi Islam ini dia bukan hanya ada amalan-amalan ritual, tetapi dia juga merupakan amalan-amalan untuk kita melaksanakan seluruh sistem kehidupan. Kalau kita fahamlah perkara ini dan kita mempersiapkan diri kita, membina kekuatan diri kita, dan kemudian kita bersama-sama dengan orang-orang yang beriman yang lain untuk bersama-sama meningkatkan diri kita, dan kemudian kita memperkuatkan diri kita, membina kekuatan tadi, insya-Allah maka barulah hidup kita ni bagaimana yang digambarkan oleh ikrar kita tu, yang innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi barulah kita jadi hamba Allah yang menyeluruh. Jadi pada hari ini suatu perkara yang menjadi kita kata dominan di dalam arus yang daripada hari ini, kita berpuas hati hanya dengan sekadar kita kata saya dah boleh pergi umrah, saya dah boleh pergi haji, saya dah ada semayang, saya dah ada puasa, ibadah-ibadah yang khusus ataupun ibadah-ibadah yang baik, tapi kita tidak berjuang. Kita tidak berjuang dan kita tidak membina kekuatan Islam bagaimana yang Allah perintah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita tak bina kekuatan Islam. Bila kita tak bina kekuatan Islam, maknanya sudah tentulah kita tidak menepati ataupun menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh
Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi pada hari ini kita sambung sikit apa yang digambarkan tentang salah satu daripada bekalan di dalam persahabatan, dalam persaudaraan kita untuk kita melaksanakan kebangkitan, untuk kita berhadapan dengan fitnah, ujian. Kita tak akan dapat melaksanakan kebangkitan ataupun kita kata melaksanakan menghadapi fitnah akhir zaman, melainkan mesti kita bersama-sama. Mesti kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, ukhuwah. Sebab itu kena ada ukhuwah. Bukan saja ukhuwah, tetapi kita perlu bersatu. Semua orang, semua yang beriman ni kena bersatu. Yang tak beriman tu tak apalah kan, ataupun yang munafik itu dia tolak tepi. Tapi yang beriman mesti bersatu. Kalau bersatu yang beriman ni, maka insya-Allah kemenangan akan Allah beri. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat kita sekalian tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku di Palestin pada hari ini, sebenarnya kita dah mula untuk memasuki fasa yang kedua, fasa kedua ni yang mana kita lihat bukan saja orang di Gaza dikepung dan sebagainya, tetapi sudah mula ada mula serangan, mula ada attack daripada pihak Islam. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang kita gambarkan pada masa-masa sebelum ini, orang-orang Islam daripada luar sudah mula masuk, sudah mula berjuang bersama-sama dengan pasukan-pasukan yang ada di dalamnya. Jadi inilah perkara yang insya-Allah menjadi satu tanda-tanda bahawa insya-Allah kemenangan itu akan berada bersama dengan mukmin muslim, kerana orang Islam sudah mula berjuang. Jadi insya-Allah kita kena faham, bagi apabila sampai waktunya nanti insya-Allah kita kena secara langsung melibatkan diri di dalam kita kata membantu kebangkitan Al-Aqsa, membantu kebangkitan Al-Aqsa. Saya nak baca satu petikan daripada Al-Jazeera, daripada Al-Jazeera, yang mana dalam petikan itu menceritakan, menggambarkan tentang satu siasatan yang telah dibuat oleh satu surat khabar harian, daily newspaper yang ada di France, di Perancis, yang dinamakan Liberation tentang Liberation ini, iaitu satu surat khabar harian daripada Perancis, akhbar harian Perancis yang telah ditubuhkan ataupun yang telah diterbitkan ataupun dimulakan pada tahun 1973, tapi dia telah bermula semenjak daripada satu gerakan protes dan kebangkitan pada tahun 1968 di Perancis. Jadi maknanya akhbar ni dah lama lah, dia banyak pengalaman. Jadi mereka telah buat siasatan dengan terperinci. Dia ada orang dia ada dia punya wakil dia daripada Perancis yang datang masuk ke Gaza dan masuk ke tempat-tempat yang telah diserang ataupun dikatakan telah diserang pada 7 hari bulan Oktober. 7 hari bulan Oktober. Jadi apa antara kesimpulannya? Jadi antara kesimpulannya daripada apa yang mereka siasat daripada surat khabar Perancis ini, liberation, kebebasan, pembebasan. Yang pertama, antara yang kita ringkaskan inilah sebagaimana yang dilaporkan dalam Al-Jazeera. Dia kata apa? Tidak ada wanita hamil dalam kalangan orang-orang Yahudi yang diserang tadi ataupun yang telah ditahan semasa serangan. Jadi wanita-wanita hamil tidak ada yang ditahan. Kalau dia hamil, dia tak bawa masuk ke dalam terowong ataupun ke dalam rasa tempat persembunyian tentera-tentera Islam. Kalau dia hamil, dia tak ambil. Kalau hamil, dia biar. Sebab apa? Hamil ni besok ada complication pula, nak kena bersalin, nak beranak sebagainya. Tapi jadi maknanya orang-orang Islam ni dia tidak mahu ada membahayakan kepada orang-orang yang kita kata yang telah berada dalam suasana peperangan tadi. Jadi yang pertama, tidak ada wanita hamil dalam kalangan mereka yang ditahan semasa serangan. Ini orang-orang Islam ni dia beradab, berakhlak. Dia nak tahan, dia bukan tahan orang-orang yang hamil yang ada ketika complication, dia tak tahan. Yang kedua, dakwaan Israel terhadap kekejaman bertujuan untuk mendapat perhatian umum dan membalas dendam.
Jadi bila Israel dia mendakwa bagaimana orang-orang Hamas ni bunuh orang dan sebagainya, tidak ada, hanya merupakan satu dakwaan kosong. Ini disebut oleh surat khabar yang telah menyiasat, iaitu liberation daripada Perancis. Dan kemudian dikata tidak ada seorang pun dipancung, yang dipancung, disembelih, tak ada seorang pun. Kanak-kanak tidak diletakkan di dalam oven. Kanak-kanak pun tak ada diletakkan dalam oven sebagaimana yang disebut dalam berita-berita. Ataupun kanak-kanak diikat, walahan diikat pun tidak. Kanak-kanak diikat pun tidak, sebagaimana didakwa oleh Israel. Jadi daripada apa yang mereka simpulkan di sini, tidak ada kepala yang dipotong, tidak ada kanak-kanak yang diletakkan di dalam oven ataupun ketuha, tidak ada perut wanita hamil yang dibelah, yang disembelih, tidak ada tangan kanak-kanak yang diikat di belakang semasa serangan 7 Oktober. Jadi kesimpulan daripada siasatan oleh akhbar Perancis yang dinamakan liberation tadi menunjukkan sebagaimana yang telah didedahkan oleh Al Jazeera di dalam akhbar, dalam berita dia, dalam news dia, menunjukkan bahawa semua perkara-perkara keburukan yang menggambarkan tentang kejahatan kalau kita kata panglima Hamas ketika mereka menyerang dalam kawasan-kawasan yang telah pun dijajah, ditahan oleh pihak Israel tadi, tidak ada satu pun kekejaman yang dilakukan. Tidak ada satu pun kekejaman. Tak ada disembelih, dipotong, tak ada orang hamil yang dibelah perutnya, yang disembelih dan sebagainya, tidak ada. Jadi apa maknanya itu? Maknanya semua itu adalah merupakan penipuan-penipuan. Jadi sebab itu saya menyeru kepada semua ustaz-ustaz, termasuk juga mereka yang bercerita tentang peperangan antara Hamas dan Israel. Oleh-olehnya Hamas Israel, sebenarnya bukan Hamas dan Israel, sebenarnya orang yang beriman dengan musuh yang paling besar, iaitu Yahudi tadi, Zionis. Jadi tidak ada kekejaman yang mereka lakukan. Malahan kekejaman yang berlaku ialah pada Israel, yang menjadikan alasan daripada kenyataan-kenyataan palsu yang disebut tadi itu, supaya dia boleh ada justifikasi untuk menembak dan meletupkan dan meratakan semua yang ada dalam Gaza. Jadi mereka ni sebenarnya kalau buat sesuatu dia berlebih-lebihan. Sebab saya sebut daripada awal lagi, orang-orang yang berperang ni, Hamas ini, mereka tidak melaksanakan peperangan itu dengan keadaan untuk mendapatkan murka Allah. Sebab Allah murka, Allah akan marah kalau kita berperang kemudian kita tidak melaksanakan adab-adab di dalam berperang. Adab dalam berperang ni, kalau kita tengok apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pokok pun tak boleh kita potong. Pokok pun tak boleh potong. Kalau pokok buah-buahan ataupun tanam-tanaman daripada pihak orang kampung yang ada, kita ni dah nak lawan dengan perang dengan negara dia contohnya, pun tak boleh nak diambil, dicuri, tak boleh curi. Tak boleh nak ambil, jangan ambil, tak boleh, kena minta izin. Bagaimana yang digambarkan dalam satu kisah yang diceritakan oleh salah seorang daripada penduduk kibut yang ada di Israel yang telah dimasuki, yang telah diserang ataupun yang dimasuki, yang ditawan oleh pihak Hamas tadi, sampai dia kata bila mereka dah duduk di dalam rumah tu, mereka dah cek sebagainya. Jadi ada, dia kata, buah-buahan di atas meja, ada pisang atas meja dalam rumah orang-orang Yahudi ni. Jadi tentera Hamas yang datang tu, ada seorang daripadanya agaknya dia lapar, dia kata minta izin, boleh tak saya nak ambil pisang ni, saya nak makan. Minta izin daripada tuan rumah, nak makan pisang sebiji ke? Sebiji pisang jadi kita kata sampai peringkat macam itu, akhlak dan adab-adab para pejuang yang ada di Palestin, para pejuang Hamas. Mereka bukan orang yang sebagaimana yang digambarkan. Dan inilah antara penipuan-penipuan. Jadi sebab tu kita dah gambarkan dalam hadis yang kita baca semalam, bagaimana mereka ni kalau bercakap bohong, kalau diberi amanah khianat. Kalau dia buat sesuatu, dia akan buat benda yang berlebih-lebihan. Jadi ini semuanya sifat-sifat mereka. Dan inilah antara perkara yang saya nak dedahkan. Satu perkara lagi yang mungkin saya nak sampaikan pada sini
atas permintaan daripada KKM lah, KKM. Dia suruh sampaikan. Ini adalah makluman Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini saya sampaikan lah, sebab dekat bawah daripada makluman tu dia kata, tolong sampaikan, jangan simpan maklumat ini untuk diri sendiri, kongsikan dengan seberapa ramai yang ada, saudara-saudara dan rakan. Saya nak bacakan maklumat ni sebelum kita mula tajuk. Ni sementara nak tunggu ramai masuk ni. Yang pertama sekali, ada satu virus baru yang dinamakan COVID Omicron XBB. BB tu bandar baru Bangi ke apa, saya pun tak tahu. Jadi COVID Omicron XBB. Apa gejala virus ini? Cuba dengar lah, Dia kata apa? Tidak ada batuk. Batuk tak ada. Tidak ada demam. Demam pun tak ada. Akan ada banyak, yang banyak apa simptom dia? Sakit sendi, sakit kepala, sakit leher, sakit pinggang, pneumonia ni radang paru-paru, kan? Umumnya tidak ada selera makan, nak makan pun tak selera. Ini semua sakit disebabkan oleh COVID Omicron XBB. Sudah tentulah dikata COVID Omicron XBB adalah 5 kali lebih ganas dan mempunyai kadar kematian, siapa yang kena cepat matilah, lebih tinggi daripada varian Delta yang sebelumnya Delta. Sekarang ni Omicron pula. Keadaan ini akan mengambil masa yang lebih singkat untuk mencapai tahap keterokan yang melampau. So dia kata akan merebak dengan cepat. Dengan merebakkan cepat, maknanya kita bayangkan ni PKP dah dekat dah ni. Merebak cepat. Kadang-kadang tanpa gejala. Tak ada gejala. Tak sakit apa, tapi merebak. Dia kata gitu. Mari kita berhati-hati, kata KKM. Virus jenis ini tidak tinggal di kawasan nasofaring dan secara langsung memberi kesan kepada paru-paru, iaitu tingkap dalam masa yang agak singkat. Jadi dia menyatakan bahawa virus ini adalah virus yang ganas, yang lebih cepat, 5 kali lebih ganas daripada COVID-19. 5 kali, Alhamdulillah 5 kali. Kalau 100 kali tu lebih hebat, kan? Dan kemudian beberapa pesakit yang didiagnosis oleh dengan COVID Omicron XBB ini akhirnya diklasifikasikan sebagai tak demam, tidak ada demam, tidak ada sakit, tak sakit, tetapi hasil X-ray menunjukkan radang paru-paru, dada yang ringan. Paru-paru pun radangnya ringan-ringan sahaja. Dan ujian swab hidung kerap memberikan keputusan negatif. Swab hidung pun tak kesan, tak dapat, tak nampak ada tak ada ni. Dan dia menjakiti secara langsung paru-paru, menyebabkan pneumonia virus yang boleh menyebabkan tekatan pernafasan akut. Jadi tapi nafas jadi pada masalah. Jadi disebut menjelaskan mengapa XBB sangat-sangat menular, sangat-sangat ganas dan sangat-sangat mematikan. Ini kita satu benda yang dikata sila ambil perhatian, elakkan tempat yang sesak dan sebagainya. Kan dia kata apa? Kalau nak pakai topeng, pakailah 2 lapis. Dia suruh pakai. Bukan 1 lapis, 2 lapis, tak cukup 1 lapis. Gunakan topeng yang sesuai. Beli yang paling mahal lah, lebih kurang itu. Dan basuh tangan dengan kerap. Kerana apa? Semua orang ni asymptomatic. Dia tak ada simptom. Tak ada batuk, tak ada bersin, tak ada apa. Tapi dia boleh berjangkit macam itu. Jadi kata inilah COVID Omicron, gelombang lebih mematikan daripada gelombang pertama COVID-19. Saya nak sebut kat sini, tuan-tuan dan puan-puan Allah, ini adalah salah satu tanda-tanda yang digambarkan oleh KKM bagaimana keperluan untuk kita bersedia untuk mengambil dos menggalak yang ketiga atau yang keempat. Jadi tak lama lagi akan adalah pengumuman-pengumuman daripada kementerian secara langsung. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, hari ini hanya 25% sahaja di kalangan rakyat Malaysia yang dikatakan mahu mengambil vaksin itu. Nak mengambil vaksin. Jadi kita sebut kat sini, yang lain-lain tu pakat-pakat semua takut, tak nak ambil dah. Jadi inilah yang digambarkan bagaimana keadaan yang sedang berlaku. Ini dan saya nak gambarkan kat sini, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat dan sahabat sekalian, bagaimana kita perlu untuk memahami
bahawa mereka semua merancang dengan perancangan yang sangat teliti. Banyak sangat perkara yang dibuat, yang dilakukan pada hari ini. Baik, tak apalah, itu cerita kisah yang digambarkan gelombang. Sebab itulah saya cadangkan, selagi belum ada PKP yang benar-benar betul-betul tu, maka kita ambil peluang lah ziarah sahabat-sahabat dan keluarga kita, dan kemudian lepas tu kita cubalah kalau ada program tu, cubalah datang, supaya ini mungkin lepas ni tak boleh nak buat PKP, tak boleh buat PKP lah kan. InsyaAllah. Baik, jadi antara solusi kepada bagaimana nak berhadapan dengan mahinah, tribulasi, ujian, fitnah yang ada pada hari ini, yang kita akan dapati dia memuncak sampai memuncak besok, kita nak menapas pun tak boleh. Sampai nak buat apa pun sampai peringkat tak boleh dah. Maka salah satu solusinya ialah kita berada di dalam tarbiyah sebagai yang digambarkannya, dan tarbiyah itu mestilah bersama-sama dengan sahabat-sahabat sekefahaman. Sefahamanlah, sefikrah, ataupun sahabat-sahabat yang ada kefahaman yang sama dengan kita. Jadi sebab itulah, untuk itu maka kita kena memahami akan beberapa asas-asas ukhuwah kepada taifah mansurah, ukhuwah yang akan memberi kemenangan kepada kita. Marilah sama-sama kita muhasabah tentang sahabat kita. Kita ada sahabat ramai kan, sahabat-sahabat kan, yang lelaki, yang perempuannya, dan sebagainya. Maka kita tengok apakah asas-asas ada bersama kita. Kalau ada, alhamdulillah. Yang pertama, taifah mansurah ataupun kelompok yang akan diberikan kemenangan oleh Allah di akhir zaman. Persaudaraan mereka, persahabatan mereka hendaklah semata-mata kerana Allah. Yang pertama sekali, persahabatan itu dijalinkan di atas dasar al-ikhlas, al-iman wal-ikhlas. Jadi yang pertama sekali, kenapa saya bersahabat dengan dia, kenapa saya bersahabat dengan kamu dan sebagainya? Kerana Allah, nak dapatkan keredaan Allah. Maknanya satu, bukan kerana dasar ada kebendaan, nak dapat kebendaan supaya kita sama-sama dapat bina Muslim village. Maka ada setengah-setengahnya dia nak bersahabat sebab nak membina Muslim village. Kenapa? Dia nak cari orang sama-sama dengan dia, supaya bila ada orang sama-sama dengan dia besok, dia dapat untung. Apa untungnya? Dia boleh jual tanah. Berlaku di kalangan mereka yang bersama kita sebelum ini, iaitu mereka approach kita sama-sama nak mendapatkan, kita kata bersama-sama lah. Kemudian solusinya dia nampak ialah kena duduk satu tempat sama-sama. Itu solusi. Itu bukan solusi, itu strategi. Salah satu strategi. Jadi solusinya sebenarnya hidup bersama JDT, Jihad Dakwah dan Tarbiyah. Sebenarnya begitu. Tetapi mereka nampak seperti jadi yang menjadi masalahnya di kalangan sebahagian daripada mereka yang terlibat dengan Muslim Village ini, bukannya mereka betul-betul nak membina Muslim Village, tetapi mereka sebenarnya nak mencari untung. Dia jual tanah. Dia jual tanah, sekali masuk mesti deposit 10,000. Deposit sampai 60,000 pun ada. Dan kemudian lepas tu tanah tu milik siapa? Tanah tu bukan milik orang yang bagi duit tu. Tanah tu milik orang yang membeli tanah tu, syarikat yang membeli tanah tu, kelompok yang membeli tanah tu. Ini saya pernah berhadapan dengan orang-orang yang begini. Jadi dia kita datang buat kerja sama-sama, jadi offer diri sebagai ketua, offer diri sebagai setiausaha, offer diri untuk buat kerja, offer diri untuk tolong sana tolong sini, aktif sebagainya. Rupanya dia nak cari pelanggan. Pelanggan apa? Supaya dia boleh jual. Dia nak dia beli tanah, katalah tanah tu mungkin 100 ekar ke, mungkin berapa banyak ekar lah, tak tahulah. Kemudian dia pun cari ahli-ahli ansar ni, dia cari supaya dia boleh nak ambil keahlian. Maka dia kata kena bayar 10,000 deposit. Sebenarnya saya pernah tanyalah kepada sebahagian daripada mereka yang begini, sebab ada yang mengadulah, saya pun tanya, kamu nak buat Muslim Village ke? Saya kata ya. Dia kata ya. Kemudian saya kata okey, saya tak ada masalah nak buat Muslim Village, nak hidupkan satu perkampungan yang soleh, sebab saya tak ada masalah. Cuma boleh tak saya nak tahu dia punya sistem dia? Boleh tak saya nak tahu dia punya dia punya peraturan dia? Apakah yang mereka nak, apakah nak akan ada kat situ? Bagaimana dia nak develop kampung tersebut contohnya? Saya tanya. Jadi dia kata ada ustaz, tapi sekian-sekian, tapi
Nantilah kalau boleh saya nak tengok proposal dia. Mesti ada kertas kerja kan, ataupun mesti ada panduan-panduan nak buat macam mana, peraturan dia ke apa sebagainya. Sampai sekarang tak dapat. Tapi dia dah kutip dah orang duit. Macam-macam. Testing, satu dua. Tak ada suara ke? Suara tak ada. Testing. Cuba cek. Kalau suara tak ada, kan? Baik, ada orang kata ni suara tak ada. Cuba cek balik. Saya sini ada suara ni. Baik, dia nak sebut kat sini bagaimana keadaan. Kadang-kadang kita bertemu, kita berpisah semua, matlamatnya masih lagi dunia. Masih lagi dasarnya itu projek. Masih lagi dasarnya itu kepentingan tertentu. Bukan didasarkan atas iman, berdasarkan atas persahabatan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah bila kita melihat balik berlaku begitu, akhirnya berlaku perpecahan. Perpecahan kenapa? Sebab dia ada kepentingan-kepentingan yang tertentu, sehingga akhirnya dia melarikan, dia bawa kawan-kawan kita yang lain. Sehingga akhirnya dah last tak ada buat apa. Ada setengah pihak pula tipu rupanya. Maknanya dah bayar-bayar tu kan, akhirnya ada setengah pula, ada setengah satu kes berlaku. Ada ustaz ni lah, ada ustaz ni, dia mengaku dia kenal saya, kawan saya dan sebagainya. Akhirnya dia mengatakan bahawa dia nak buat satu penempatan sunnah, penempatan sunnah. Dan kemudian dia kata dah di situ dah ada madrasah, di situ dah ada kuda dan sebagainya. Jadi dia pun suruh belilah. Dia membeli. Dia beli tiba-tiba kan, sampai katakan dia target mungkin dalam 2 juta untuk nak membeli tanah dan sebagainya, dan nak develop kawasan madrasah sebagainya. Akhirnya tak dapat. Kemudian lepas tu dia pun minta pula orang yang dah beli tadi, mari kita pakai kempen supaya orang tolong beli tanah kita. Jadi nak sebut kat sini, dia kata dah berubah. Dia kata kat ustaz dah berubah. Asalnya kan, nak buat satu penempatan yang mungkin kita kata untuk kehidupan yang lebih baik, tetapi tiba-tiba dia jadi bisnes. Kemudian tiba-tiba dia jadi macam kita kata, serupanya dia nak suruh kempen supaya orang beli, untuk supaya dapat biaya madrasah dia. Macam itu pula. Biaya madrasah dia. Jadi bila ditanya dengan saya, ustaz kenal ke ustaz sekian? Saya kata saya tak kenal. Saya tak tahu pun. Sebab tu kalau ingat lagi, saya pernah buat pengumuman, saya tidak ada kaitan dengan mana-mana Muslim Village pada masa itulah. Jadi ini kadang-kadang kita punya niat tu bukan betul-betul untuk melaksanakan solusi kepada akhir zaman, iaitu ikhlas untuk menegakkan Islam, menegakkan iman, tajdid. Yang ada hanyalah sekadar untuk nak kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi kita kena betulkan bahawa asas persahabatan kita mesti kerana Allah. Tak salah buat Muslim Village, tak salah. Duduk sama-sama dekat tanah, sama-sama tanam, tak salah. Tak salah. Saya bukan menolak. Maknanya kalau kita nak buat perancangan, buat prepping, tak apa, tak salah. Kita nak buat supaya ada program-program tertentu dalam banyak ada satu di tak sebut tempat lah, kalau sebut nanti tahu pula kan. Dia buat satu program, ada 6 keluarga pakat-pakat beli tanah di satu kawasan dan sebagainya. Tetapi di sekadar beli tanah, ada rumah sebagainya, semayang pun tidak, semayang berjamaah pun tidak. Jadi macam mana tempat tak ada barakah kan? Jadi sebenarnya solusinya bukanlah kita duduk sama-sama dalam hutan, bukan. Itu adalah strategi sahaja. Solusinya mestilah duduk dalam keadaan membina kekuatan. Allah perintah, wa'idul lahum mastata'tu min quwwah. Membina kekuatan atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah dia? Mesti ada tarbiyah, mesti ada proses membina kekuatan diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Kemudian proses dakwah, mesti ada dakwah. Perbuatan yang paling, pekerjaan yang paling tinggi sekali dakwah, dan juga mestilah ada jihad, persiapan jihad. Ini JDT. Jadi sebab tu nak sebut kat sini persaudaraan kerana Allah. Jadi kenapa benda ini sangat penting? Kerana dalam perjalanan kita nanti, bila berhadapan dengan fitnah, ujian akhir zaman ni, maka kita akan berhadapan dengan masalah. Kita akan berhadapan dengan masalah. Kita akan berhadapan dengan kesusahan. Kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai perkara yang menyebabkan tegang
berlaku ketegangan, mungkin berlaku perselisihan pandangan di antara kita dengan sahabat kita. Tiba-tiba kan berlaku satu benda, satu perkara, ujiannya, maka kita pun berselisih faham dengan dia. Jadi apabila tidak ada keikhlasan, tidak ada keredaan Allah tadi, maka perselisihan itu, masalah itu akan jadi lebih besar, sehingga kita akan akan berpecah. Jadi ujiannya akan datang. Sebab tu ujian ukhuwah dalam Taifah Mansurah ni tak sama dengan ujian-ujian manusia lain, alumni sekolah ke, persatuan apa ke, pertubuhan apa ke, tak sama. Kenapa? Kerana ujiannya itu ialah untuk menyesatkan individu dan kemudian menjadikan kita berpecah belah di antara sesama mukmin. Berpecah belah. Jadi sebab itu apabila adanya keikhlasan semata-mata kerana Allah, saya bersahabat dengan kamu kerana Allah, memang kita kena tolong menolong. Kita akan sebut nanti kat bawah, kena tolong menolong, kena bantu-bantu, tapi maknanya asasnya mesti kerana Allah, bukan kerana kepentingan tertentu. Dan Allah SWT telah berfirman, qala rabbi bima aghwaytani la azayyinanna lahum fil ard wa la aghwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh sebab kerana kamu telah memutuskan, kamu telah membuat keputusan, memutuskan bahawa aku ni sesat. Jadi Iblis kata, oleh kerana engkau telah menjadikan aku ni sesat, dah putuskan aku ni sesat, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka. Aku akan sesatkan semua. Hamba-hambamu ni, manusia dan jin. Illa ibadaka minhumul mukhlisin. Kecuali mereka yang ikhlas. Jadi syaitan ni akan melaga-lagakan kita. Syaitan ni akan menyebabkan kita bergaduh sesama kita, berpecah belah. Kan? Kadang-kadang isunya apa? Projek. Projek apa? Projek pertanian, projek perladangan, projek kita nak buat kambing ke, nak buat apa ke. Projek aja isunya. Maknanya kecil sangat. Sebab bila sebelum ni tak ada apa-apa. Bila projek tu tiba-tiba ada perasaan, sepatutnya begini. Kita pandangan orang tu pula begitu. Maka di situlah akan ada syaitan datang dan kemudian dia menyocok. Dia cocok sini, dia bisik sini, dia kata sana, kata sini. Apakah yang akan menyelamatkan Taifah, ukhuwah Taifah Mansurah ini? Ialah al-ikhlas. Al-ikhlas. Maksudnya ikhlas ni tak apalah, aku berlapang dada dengan sahabat. Kenapa? Walaupun berbeza pandangan, kerana kita sama-sama nak mencari redha Allah. Jadi ikhlas ni dia akan menjadikan kita punya kita punya kerja-kerja tu lebih kuat, lebih jitu. Kadang-kadang kita nak dapatkan pangkat kita, kadang-kadang nak dapatkan nama kita, kadang-kadang nak dapatkan harta. Jadi sekiranya matlamat dunia masih lagi menjadi asas kepada persahabatan kita, persaudaraan kita itu, maka kita belum lagi duduk dalam Taifah Mansurah. Asas ukhuwah belum ada lagi. Kita kena betulkan. Ini kita kena betulkan. Kita kena betulkan sehingga barulah pada masa itu insya-Allah kita tidak akan dapat diganggu. Apa pun perkara berlaku, kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok hari ini nombor satu mesti ikhlas. Jadi sebab tu bila kita melihat sahabat kita, kita melihat sahabiah kita melihat persaudaraan yang ada pada kita, jangan melihat dengan pandangan kacamata dunia. Jangan melihat dengan kacamata kepentingan nafsu. Tetapi lihatlah bahawa sahabat-sahabat aku ni hanya satu saja, iaitu nak mendapatkan redha Allah. Ini nombor satu. Ini asas paling penting. Yang mana kalau tidak ada asas ini, maknanya apa yang berlaku antara kita dengan sahabat kita itu sebenarnya bukan diikat oleh akidah, bukan diikat oleh iman. Ini penting sangat. Sebab tu nanti kalau kita ada program, kita jumpa-jumpa tengok wajah sahabat-sahabat dia, maka kita nak kena tengok wajah dia dengan pandangan bahawa kita sama-sama nak membina keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perkara ini penting? Ini bawa kepada bekalan. Bekalan kita dalam persahabatan, dalam ukhuwah, dan menghadapi fitnah akhir zaman. Bekalan yang pertama dekat mana? Bekalan yang pertama ialah bukan ikatan fizikal, bukan ikatan projek, bukan ikatan dunia,
tetapi ikatan hati. Kita sebut rabitah. Rabitah ni apa? Ta'aluk qalbi, hubungan hati. Jadi sebenarnya kita bersahabat dengan seseorang itu ataupun sekumpulan itu bukan kerana fizikal. Kalau kerana fizikal, insya-Allah kita akan diporak-perandakan, dipecah belahkan oleh perselisihan yang akan digoda, yang akan dibuat oleh syaitan, iblis yang membisik, menghasut kita. Begitu juga dengan nafsu kita. Kecuali kita ikhlas kerana Allah, bukan kerana duit, bukan kerana nak dapat untung, bukan kerana kita nak dapat kepentingan tadi. Jadi sebab tu yang pertama sekali, hubungan antara ukhuwah Taifah Mansurah ini yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk menang tadi ialah hubungan hati dengan hati, rabitah. Nanti kita akan tengok ni bekalan ni. Ini bekalan. Yang pertama sekali hubungan hatinya adalah ikhlas. Al-ikhlas. Jadi dia bukan kerana lain-lain. Bukan sebab nak mencari jodoh. Ada juga orang yang masuk-masuk sebab apa? Saya dah lama tak cari jodoh, ataupun dah tak dapat jodoh. Umur saya pun dah dekat 40-an, umur saya pun dekat 50-an agaknya, tak dapat jodoh, maka saya pun berkumpul-kumpul, mudah-mudahan ada jodoh saya. Jadi jumpa sahabat-sahabat, memanglah sahabat yang sefikrah, yang darahnya bersih, kan, darahnya original, tak ada campur-campur semua, kan. Tapi niat dia tu nak cari jodoh. Cari jodoh tu bukan salah, tak salah cari jodoh. Muslim village tak salah, perkampungan Islam tak salah, tetapi bukan asas, bukan matlamat utama persahabatan tu. Jadi sehinggalah besok tiba-tiba jumpa seorang yang laki-laki ni, jumpa seorang perempuan ni, dia pun berkenan. Ni sahabiah ni aku nak cop lah, dia berkenan. Lepas tu yang seorang yang kawan yang pula, laki-laki pula pun tengok berkenan juga, kan. Jadi bergaduh pula sebab perempuan. Bergaduh pula sebab projek. Ini kenapa? Kerana al-ikhlas tidak diproses, tidak dididik. Ini perkara yang nombor satu sekali. Ukhuwah mesti berasaskan kepada keredaan. Ini bukan ukhuwah main sahabat dengan sahabat je, tidak. Kita suami isteri bersama juga. Suami isteri lebih lagi. Sebab tu kadang-kadang ada suaminya tidak sefahaman dengan isterinya, kan, tak sefahaman. Jadi apakah yang menyebabkan kita boleh bersama dari sudut suami isteri tadi? Kerana keikhlasan. Tak sefahaman tu tak apa lagi, tetapi ikhlas. Ini kekuatan. Tapi kalau tak sefahaman tu menyebabkan seorang tu mengikut Dajjal, kita pula nak mengikut Allah, dia mengikut Dajjal, itu dia akan memisahkan. Sebab dah tak ikhlas dah. Dah tak ikhlas dah. Dah lari dah, dah lain dah. Sebab tu hari ni kita kena tengok balik. Saya dengan suami saya dengan isteri saya dengan anak-anak saya dengan sahabat-sahabat saya, mestilah hubungan itu ikhlas kerana nak mencari mardatillah. Kalau itulah, maka ini kekuatan nombor satu. Ini bekalan nombor satu. Sebelum kita berhadapan dengan digital ID, berhadapan dengan sanction, boycott, berhadapan dengan PKP, berhadapan dengan kesusahan disebabkan bencana alam, kesusahan di kepung dan sebagainya. Ikhlas. Dan orang ikhlas inilah yang akan mendapat kekuatan, sehingga syaitan, iblis menyatakan dalam ayat yang saya baca tadi, surah Al-Hijr, ayat 39 dan 40 tadi, bagaimana mereka tak boleh nak tipu, mereka tak boleh nak pecahkan, mereka tak boleh nak masukkan hasutan dia tu kepada orang yang ikhlas. Dan illa ibadaka minhumul mukhlisin, melainkan orang-orang yang ikhlas. Ini penting, saya tekankan benda ni nombor satu. Jadi kalau kita jumpa nanti, insya-Allah kita jumpa sahabat-sahabat kita mungkin yang dekat Tamrin ke, dekat mana-mana ke, jumpa dekat Usrah ke, mana ke, maka kita melihat wajah-wajah sahabat-sahabat kita tu. Jangan kita sekadar tengok, perhati, ini sama-sama kita nak selamatkan diri daripada Dajjal. Jangan. Yang pertama sekali tengok, inilah wajah-wajah yang aku mahu mengikat hati aku dengan hati dia atas dasar mendapatkan redha Allah. Ini nombor satu. Kalau ada yang ini, alhamdulillah, we are on the right track. Kita di atas track yang betul. Baik. Yang kedua, yang akan memberi kekuatan, menjadi bekalan kepada kita ketika berhadapan dengan berbagai-bagai mihnah, kesusahan, tribulasi, fitnah, ujian, kan, bencana dan sebagainya di akhir zaman, ialah persaudaraan, perikatan, persahabatan kita itu hendaklah diikat dengan al-iman wal taqwa.
Ikhlas tadi itu maknanya kita mentauhidkan Allah. Itu akidah. Ikhlas ni akidah, kita mentauhidkan Allah. Yang kedua, hubungan antara sahabat Taifah Mansurah ini ialah hubungannya mesti berasaskan kepada yakin kepada Allah dan takwa kepada Allah. Al-iman wal taqwa. Allah menggambarkan dalam surah An-Nahl ayat 99, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan orang yang berserah diri bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi yang pertama sekali kan, kita lihat sini, bila syaitan dah mula masukkan dia punya jarum dia, bisikan dia, hasutan dia kan, bagaimana dia akan memecah belahkan kita dan sebagainya, maka digambarkan dalam ayat surah An-Nahl ini, Allah gambarkan apa? Bahawa sesungguhnya syaitan tidak akan ada pengaruh. Dia tak ada buat apa-apa dah. Pada siapa? Kepada orang yang beriman, yang yakin dengan Allah, yang memproses hatinya dengan keyakinan tadi, dengan perkara yang benar, akidah yang benar tadi, dan yang berserah diri, bertawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain menjaga takwa. Dan di sinilah dalam satu hadis yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu panduan yang penting untuk kita. Janganlah kamu bersahabat. Maknanya kita nak bersahabat ni, nak jadikan kita sama-sama rakan seperjuangan. Sahabat ni maknanya daripada dunia sampai ke akhirat, sampai jumpa Allah tu. Jadi janganlah kamu bersahabat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan orang beriman. Jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman. Kalau orang tu kita tengok kafir, baik dia, tolong macam-macam, dia pakai songkok, pakai kopiah, dia pun buat macam-macam, pergi masjid, tapi dia tidak beriman, tapi dia kafir. Dia non-Muslim. Cakap kafir, saya marah pula orang parlimen. Non-Muslim. Lama lah kan. Jadi, kita lihat ada orang yang bukan Islam, atau orang yang tidak beriman. Islam tapi tak beriman. Islam tapi tak beriman. Islam tu Islam nama aja contohnya. Maka jangan, tapi la tashab, jangan kamu jadikan dia sahabat. Jangan kamu jadikan sahabat. Jadikan apa? Kawan untuk berdakwah boleh. Jadi kita berhubung dengan dia, kita berinteraksi dengan dia dalam rangka apa-apa kerja ke dan sebagainya, tapi di dalam interaksi kita itu adanya dakwah. Dakwah nak ajak dia pada Allah, nak ajak dia kepada Islam. Itu baru boleh. Sebab tu ni Nabi sebut ni, la tashab. Jangan kamu bersahabat illa mu'minan, kecuali dengan orang beriman. Dan kemudian wala yakul, dan jangan kamu makan sesuatu hidangan, tu'amaka, jangan kamu makan satu hidangan itu illa taqi, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi nak makan pun Nabi suruh tengok, nak makan dengan siapa, bukan main makan aja. Kalau dengan orang tak beriman macam mana dia ajak kita makan kan. Itu bukan makanlah sekadar jamah-jamah aja untuk kita nak dakwah ke dia. Kalau makan ni, makan dengan orang beriman. Dengan orang beriman, kita makan sungguh-sungguhlah. Bukan makan sungguh-sungguh tak pilih yang baik dan sebagainya, pilih juga yang baik, tapi maknanya dengan orang beriman ni makan sungguh-sungguh. Dengan orang tak beriman ni, bila makan, kita makan sekadar untuk nak dakwah. Sebab tu kena jaga adab kita lebih sikit lah. Kena nak dakwah kat dia lebih sikit lah. Kita kena skema sikit lah dengan orang tak beriman. Kenapa nak dakwah? Makan dalam rangka dakwah. Jadi sebab itulah digambarkan di sini bagaimana Allah SWT akan menjadikan sesuatu persahabatan itu ada kekuatan apabila hubungan hati sahabat dengan sahabat tadi ialah hubungan iman dan juga hubungan tawakal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nombor dua. Kemudian yang ketiga yang kita nak tengok, bahawa asas-asas yang kita kena tengok sahabat kita ni ialah persaudaraan itu, persahabatan itu, kita dengan sahabat kita itu hendaklah berlandaskan kepada manhaj Islam, sistem Islam. Mana adab-adabnya. Adab-adabnya. Sebagaimana yang digambarkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang bersahabat dan berkasih sayang semata-mata kerana Allah, bersatu kerana Allah dan berpecah kerana Allah. Maknanya dia berjumpa kerana Allah dan dia berpisah balik kerana Allah juga. Jadi inilah antara digambarkan sebagai orang yang bersahabat dan berkasih sayang kerana Allah. Jadi dia bertemu tu kerana Allah. Dia bukan bertemu tu kerana benda lain. Allah, kerana Allah. Sebab tu di dalamnya ada jihad, di dalamnya ada dakwah, di dalamnya ada tarbiyah, di dalamnya ada hijrah, ada sunnah dalamnya. Barulah dia jadi kekuatan. Ni kita kena tengok ni, kita tengok balik. Kita bersahabat ni, berapa ramai sahabat kita yang betul-betul kerana bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kita rasa dalam hati kita. Ini disebut az-zauq. Zauq ni apa? Merasai. Sebab bekalannya bukan datang daripada benda yang di luar, fizikal. Datang daripada hati, az-zauq. Sebab kita kena zauq. Rasa apa? Rasa sayang pada sahabat kita. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Rasa ikhlas. Ikhlas ni juga bukan teori. Dia yang kita rasa. Amalan hati. Ikhlas ni amalan hati. Kita tengok balik, aku ni dengan sahabat aku ni ikhlas ke? Betul ke aku ni bersahabat kerana Allah? Kalau betul bersahabat kerana Allah, alhamdulillah, maka kita bersama dengan Taifah Mansurah, kelompok yang akan diberikan kemenangan. Kalau kita bersahabat kerana kepentingan sempena nak buat Muslim Village semata-mata, kerana projek dinar semata-mata, kerana projek-projek apa-apalah yang fizikal yang kat luar, itulah ikatan kita. Kalau tidak ada hak tu, kita tidak bersama-sama, maka kita belum berada di dalam Taifah Mansurah. Belum lagi, tak sampai. Jadi bila sampai waktu besok akan berpecah. Hak beriman yang kerana Allah tadi, yang ikhlas, dia akan bersama. Yang lain akan pecah pergi tempat lain. Ikut arus. Ini yang bahayanya. Sebab tu kita kena betulkan. Daripada hari ni kita kena betulkan. Daripada hari ni kita kena tengok balik. Betulkan balik. Bersihkan semula. Kita tengok balik. Kita dengan suami kita pun sama juga. Kita dengan isteri kita sama juga. Mesti berdasarkan kepada Islam. Jadi Islam ni apa? Melaksanakan amar ma'ruf, nahi mungkar. Melaksanakan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah, menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Kita benda yang tak elok, kita sama-sama jauh. Benda yang elok, kita sama-sama buat. Ini semua adalah merupakan hubungan hati tadi, perasaan. Dan inilah yang sesuaikan bagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, seorang yang bersahabat tadi, yang sebenarnya itu dia bersahabat dan berkasih sayang semata-mata kerana Allah, maka dia bertemu kerana Allah, dia berpisah kerana Allah. Berpisah kerana Allah. Maknanya dia nak balik apa, berpisah kerana Allah. Inilah suatu yang kita gambarkan, satu yang penting. Ini kekuatan. Ini semua kekuatan. Ini semua adalah kekuatan dalam berhadapan dengan apa yang kita gambarkan sebagai kemuncak fitnah akhir zaman. Kita akan berdepan dengan Dajjal. Kita akan berdepan dengan tentera Dajjal. Kita akan berdepan dengan kemuncak fitnah. Jadi kita perlukan kepada kasih sayang sahabat dengan sahabat ni. Kita perlukan kepada keikhlasan. Kita perlukan kepada keyakinan dan tawakal yang tinggi. Kalau tidak, kita kalah. Kita kalah. Yang keempat, persaudaraan. Dan hendaklah mengamalkan dasar saling nasihat menasihati. Yang keempat ni kita kena ada kan, takmil wal istikmal, lengkap melengkapi, nasihat menasihati. Al-mu'min mar'atun mu'min wal mu'minun akhu mu'min min haitsu laqiyatu yakuffu anhu dhai'atah wa yahutuhu min warai, atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukmin ini hadis riwayat daripada Imam Daud. Apa kata dia? Al-mu'min, orang mukmin itu adalah ibarat cermin kepada mukmin yang lain. Jadi sebagai cermin. Kalau kita tengok cermin, kan, kita tengok muka kita kat cermin, tiba-tiba ada satu kekotoran hitam kat sini, ada satu tepek-tepek kat sini, benda yang tak elok kat muka kita, kan. Kita tengok kat cermin tu beritahu kita ni ada kotor ni, nak kena buang. Kita pun buang. Jadi kan, orang beriman ibarat cermin kepada orang beriman yang lain. Jadi maknanya kita sentiasa membantu, nasihat menasihati, membetulkan yang tak betul, membersihkan yang tidak bersih. Itu adalah kekuatan. Ni kekuatan ni. Ni bukan busybody. Ini bukan jaga tepi kain orang, bukan. Ini adalah merupakan
tanggungjawab yang ada di dalam Taifah Mansurah yang akan berhadapan dengan mehnah, tribulasi tadi. Kemudian mereka bersaudara di antara satu sama lain. Jadi Nabi kata orang mukmin ni akhu, dia ada saudara kepada mukmin tadi. Kenapa dia menjadi cermin? Bukan kerana dia nak busybody, bukan kerana dia nak jaga tepikan orang ke, ataupun nak tunjukkan dia pandai ke, kan, ataupun nak tunjukkan dia bagus ke, bukan. Tetapi kerana dia adalah saudara, dan saudaranya itu merupakan orang yang akan memelihara harta bendanya dan melindungi kepentingan masa ketiadaannya. Jadi orang beriman ni, dia melihat saudaranya macam dia melihat diri dia sendiri. Itu cermin. Kita tengok cermin, kita nampak diri kita. Kalau kita nak diri kita cantik, handsome, kalau diri kita ni tidak ada kekotoran, tidak ada apa-apa yang kita kata kita tak suka, maka begitulah kita juga berhajat kepada sahabat kita tadi. Tidak ada sesuatu yang kita tak suka dan dia pun tak suka. Ini satu kekuatan luar biasa. Bayangkan kalau kita ada seseorang yang sayang pada kita, macam mana dia sayang diri dia sendiri, ataupun mungkin lebih lagi daripada sayang pada diri sendiri. Bayangkan begitu, kan? Bayangkan sahabat-sahabat kita, kan, sayang pada kita, suka menjadi cermin tadi. Maknanya apa yang ada pada dia, itulah ada pada kita. Masing-masing akan mempertahankan diri masing-masing. Sama-sama sahabat-sahabat dia tadi. Dan inilah yang digambarkan, kan, bagaimana seorang yang duduk di dalam persaudaraan persahabatan mesti ada mengamalkan ad-dinun nasihat. Jadi kita kalau menasihati sahabat-sahabat kita, jangan kita rasa kita lebih pandai. Sebab siapakah yang lebih baik dalam nasihat dan menasihati? Yang mana yang lebih tawaduk? Kalau yang bagi nasihat, dia kata kawan dia salah, dia bagi nasihat dengan hati, perasaan, rasa dia lebih baik daripada sahabat tadi, ujub pada sahabat tadi, maka sudah tentulah dia ni tidak baik lebih daripada sahabat. Sahabat yang buat salah tu, dia tawaduk, dia terima, dia rendah hati, dia terima. Dia lebih baik daripada yang bagi nasihat, yang sombong, yang ada ujub, yang rasa dirinya lebih baik. Jadi sebab tu yang bagi nasihat dengan yang diberi nasihat, siapakah yang lebih baik? Siapa yang paling tawaduk di dalam menerima kebenaran. Kita memberi nasihat tadi, bukan main kita lebih baik, bukan. Tetapi kerana itu menunjukkan tanggungjawab kita kepada sahabat kita. Jadi sebenarnya yang lebih baik ni orang yang merasai tawaduk tadi. Dia bagi nasihat dengan rasa, hari ni hari sahabat aku bagi nasihat, kan, besok hari aku pula dinasihatkan. Nasihat menasihati. Maka di sinilah kekuatan. Ini kekuatan pada sistem ada hari ni. Arus hari ni tak ada. Kalau dia tengok orang tu lemah, dia pijak, kan. Dia tengok orang tu miskin, dia tindas. Bukan dia nak tolong, nak bantu, bukan. Arus ada pada ni. Kalau boleh pijak orang, dia pijak. Kalau dia boleh tikam belakang, kan. Kalau dia boleh buat satu yang buruk kepada saudara dia buat. Kenapa? Kerana dia ada kepentingan dunia yang dia nak capai dalam persahabatan dia. Kalau boleh, sebab tu dia ada politik apa ni, office pun ada, politik pejabat. Dalam NGO pun ada politik. Saya, subhanallah, saya rasa macam-macam lah. Saya rasa yang tikam belakang ni macam-macam. Yang tikam belakang ni bukan orang tak semayang, ustaz, ada ilmu, sembahyang, berceramah, baik, ramai orang ikut dia, tapi tikam belakang ni, subhanallah. Kenapa? Ada dengki. Kita akan tengok dengki ni lah yang cerita pula. Ada dengki ni. Jadi dengki ni lagi jauh lah. Kita hasad tengok orang tu, kita rasa dengki, kita rasa hasad dekat dia, kan, lagi jauh. Ini kita kena lihat bahawa kita kena bersama-sama menghidupkan nasihat menasihati. Jika temannya, sahabatnya itu tak mau terima nasihat, jadi kalau sahabat dia tu dah dinasihat, tak mau terima nasihat, tak mau terima. Kerana apa? Macam-macam lah sebab. Mungkin dia ego dan sebagainya. Sebaliknya terus juga buat maksiat, terus menerus buat maksiat, terus buat maksiat, maka Nabi SAW menyatakan, kan, jauhi dia. Tapi bukanlah dalam masa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kita kena keep on nasihat, keep on tolong dia.
Sampai peringkat kita melihat bila kesombongan dia, ketakburan dia, takbur, sombong, ujub dia tidak boleh dikalahkan, nafsunya itu tidak boleh dikalahkan, maka Nabi kata apa? Hendaklah dijauhi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awsaka ural iman, ikatan iman yang paling kuat sekali. Awsaq, yang paling kuat, paling kukuh sekali. Al-wilayatul fillah, wal hubbu fillah, wal bughdu fillah, atau kama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatan iman yang paling kukuh, awsaq, yang paling kukuh, yang paling teguh sekali, ialah setia kawan demi Allah. Dia setia dengan sahabat dia kerana Allah, bukan kerana sebab sahabat ni satu kampung, bukan sebab sahabat ni satu projek, satu bisnes, bukan, kerana Allah. Maka dia setia kepada sahabat kerana Allah, dan dia konfront, dia berhadapan dengan sahabat dia kerana Allah juga. Dia berhadapan dengan sahabat kerana Allah. Dia maknanya Allah SWT tu menjadi fokus, redha Allah yang menjadi fokus, dan kemudian dia berkasih kerana Allah, dia kasih sahabat kerana Allah, dan dia benci pun kerana Allah. Dia sampai peringkat kalau sahabat tu tak boleh buat apa dah, dia memang bersama dengan arus, bersama dengan munafikin, bersama dengan kafirin sampai satu waktu besok, maka kita terpaksa tinggalkan dia. Bukan sebab kita tinggalkan dia sebab kita memang dengki kat dia, bukan, tapi kerana dia telah meninggalkan sunnah tadi. Sahabat terdekat Nabi sebut sini, kita kena kasih kerana Allah, benci kerana Allah, kita kena setia dengan sahabat kita kerana Allah, dan kita kena konfront, lawan sahabat kita kerana Allah. Sebab sampai satu waktu nanti mungkin orang yang kita dekat, orang yang terdapat, tak kira lah, mungkin suami isteri kita, wa iyazbillah min zalik, mungkin juga anak-anak, mungkin juga saudara kita, mungkin sahabat dekat kita sekarang ni, tiba-tiba dia ikut arus, dia ikut Dajjal, dia ikut tentera. Masa tu kita memang dah ada ikatan persahabatan dengan dia. Jadi Nabi kata apa? Dia sayang, kita setia dengan dia kerana Allah, dan kemudian kita tinggalkan dia juga, konfront kerana Allah, kita sayang kerana Allah, dan kita benci kerana Allah. Ini barulah menjadi, kita kata, ukhuwah at-taifah mansurah yang sebenar. Dia bukan hanya sekadar kata ni kawan, sama-sama satu kampung, kawan sama-sama suka pancing, sama-sama suka main bola, sama-sama dari kecil dulu. Itu adalah sebab-sebab dunia. Sebab bila sampai satu waktu besok, apabila kita berhadapan dengan fitnah Al-Masih Dajjal, fitnah yang maksima, pada masa itu hati kita yang kita nak kena tengok, iman kita yang kita nak kena tengok. Jadi sahabat-sahabat yang tak boleh membantu tarbiyah kita, tidak boleh membantu dakwah kita, tidak boleh membina kekuatan jihad, maka sahabat-sahabat ini Nabi kata apa? Wal bughdu fillah, kamu akan benci kerana Allah. Bukan benci kita hancurkan dia, bunuh dia, bukan, tinggalkan dia. Kenapa? Kerana dia akan tarik kita masuk dalam arus. Bila sebut sahabat ni apa, ukhuwah ni apa? Termasuklah keluarga. Sampai peringkat mungkin ada keluarga kita yang mengajak kita, membawa kita kepada arus yang sampai peringkat kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada masa itulah kita lihat balik ikatan kita, ikhlas tadi, kita lihat balik iman tadi, takwa tadi, tawakal, pergantungan pada Allah tadi. Kita lihat balik segala adab-adab yang Allah telah tetapkan, peraturan tadi. Maka kita Pak, ya Allah, sesungguhnya aku tak boleh nak buat apa, ya Allah. Sahabat aku seorang ni, dia telah memilih Dajjal, dia telah memilih arus, membahayakan pula akidah kita, membahayakan pula kita, agama kita. Maka pada masa itu, dalam keadaan genting tadi, terpaksa tinggalkan. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang sedih, memang kita akan rasa berat, tetapi sekiranya kita tidak tinggalkan, kan dia dah ikut arus, tak boleh buat apa dah, dia ikut arus. Sampai peringkat dia pula tarik tangan kita, marilah, kenapalah kita nak jauh-jauh sangat ni, nanti kita kena boykot, nanti kita kena pulau, nanti kita kena tangkap, nanti kita kena zalimi, nanti kita kena bunuh. Janganlah, mari kita pun macam mana ni, dah ajak kita kepada arus Dajjal. Perkara yang akan berlaku, masa tu kita kena buat pertimbangan, kita kena buat keputusan, sama ada kita nak bersama dengan redha Allah atau kita nak bersama dengan munafikin.
kafirin, musyrikin. Kita tak akan iyazbillah min zalik. Jadi mudah-mudahan tak berlaku yang ini. Tetapi Nabi bagi panduan, ni panduan-panduan ni. Barulah kita membina kekuatan. Membina kekuatan dan boleh menang. Dan bila menang besok, mudah-mudahan sahabat kita tu, keluarga kita tu, mudah-mudahan masih hidup lagi. Masa menang, insya-Allah dia akan bersama kita. Dia akan bersama kita. Jadi semasa belum menang ni, mungkin dia bersama arus, dia tak kuat. Dia tak kuat, dia bersama arus. Doalah supaya umur dia panjang, jangan mati dalam su'ul khatimah. Doa supaya dia mati dalam husnul khatimah. Tiba-tiba kita menang. Sebab kita ni nak bina kekuatan, nak tajdid ni. Nak tajdid, nak bangkit. Nak membina kekuatan Islam, membina sistem Islam. Jadi kita tak boleh bersama dengan orang yang tak boleh bersama. Kita kena bina dulu. Dah tertegak Islam, dah terbina Islam, dah ada Amirul Mukminin, dah ada kemenangan, Dajjal dah habis dipancung ataupun habis ditusuk oleh Isa alaihissalatu wassalam, dah dibunuh oleh Isa, dah Islam tertegak, maka ketika itu sahabat-sahabat yang tertinggal tadi akan patah balik. Tapi tak samalah tahap ataupun kita kata darjat seseorang yang berjuang daripada awal dengan orang yang berjuang setelah menang. Tak sama. Tak sama. Setiap apa yang dia buat, orang yang berjuang tu dapat. Kenapa? Orang yang berjuang tu ada saham. Perjuangan dia, dengan perjuangan dia, dengan pengorbanan dia, dia telah bersama-sama dengan Al-Mahdiyin yang lain menegakkan Islam. Islam tertegak dengan asbab-asbab mereka yang berjuang tadi. Sudah tentulah setiap apa yang berlaku selepas itu, dia dapat saham. Orang-orang masuk Islam dapat saham. Kan? Orang-orang bukan saham forex ke saham apa benda ni, saham di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Darjat sebab tu Al-Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah, dan Ansar yang berada di Madinah lain dia punya kata seniority lah, kalau kita panggil macam tu. Jadi kalau orang tu tak sama, kita doa lah. Jangan, kita tak boleh bersama dia sebab dia ikut arus. Jangan ikut orang yang tenggelam dengan arus. Kita akan lemas. Kita akan lemah nanti. Jangan. Tetapi kita doakan, ya Allah, kekalkanlah dia dengan Islam, kekallah dia dengan hidayahmu. Jadi insya-Allah kita bermasuk dalam kelompok orang nak menang tadi. Allah izin menang. Allah izin menang. Maka bila menang, Islam menang seluruh dunia. Maka orang yang lari-lari tadi, yang takut tadi, insya-Allah kalau ada umurnya, dia akan patah balik. Ayah kita ke, ibu kita ke, anak kita, dia akan patah balik. Jadi kita tak boleh bersama dia sebab kita akan terikut dengan arus. Kita kena bina kekuatan tadi. Jadi bukanlah maknanya kita tinggalkan dia tu, kita tinggalkan terus, bukan. Tetapi kita tinggalkan kerana tanggungjawab untuk kebangkitan tadi. Membina kekuatan, membina kemenangan, dan Allah janji menang. Allah janji menang. Dan Allah janji menang. Dan sebab tu akan sampai waktu begitu, kita kena buat keputusan. Anak kita ikut arus. Anak kita sedih tak? Sedih. Anak ikut arus, sedih. Ayah ikut arus, mak ikut arus. Ada yang suami ikut arus, isteri ikut arus. Dan ada yang tak mau bersama dengan Islam. Kan? Jadi bila menang nanti, kita doalah, ya Allah, izinkanlah dia mendapat hidayah bila Islam menang nanti. Tapi kita kena bersama dengan hidayah Allah. Itu disebut Al-Mahdiyin. Jadi benda ni akan sampai waktu begitu. Akan sampai waktu begitu. Jadi sebab tu kita nak kena ada prinsip. Ini sebut prinsip-prinsip tadi. Kita berpegang dengan prinsip. Ini akidah. Yang kita sebut ni akidah. Bukan kita buang, ditolak dia. Macam gitu tak. Kita tak boleh nak bersama dia sebab dia bersama arus. Tapi kita membina kekuatan. Dan kita doa, tetap doa. Kalau di saudara daging kita kan, tetap kita doa. Tetap kita cuba usaha. Bukan tinggal macam itu je. Tak. Tetap. Sebab kita sayang kat dia. Memang kita ada hubungan dengan dia, mungkin sahabat kita. Tetapi kita kena bina bersama dengan taifah yang tadi. Dan taifah yang kecil itu, Allah akan bagi kemenangan. Ini kekuatan ukhuwah. Ini kekuatan ukhuwah tadi. Dan kemenangan inilah yang sebenarnya amat diperlukan oleh semua orang yang dalam arus tadi. Bila dah menang, maka semua dalam arus akan kembali balik. Malahan orang bukan Islam pun akan masuk Islam. Orang bukan Islam bukan masuk Islam. Ini kita nak kena faham situasi. Sebab tu kita bukannya kita kata nak kontrol semua. Kita tak ada kontrol. Dalam fitnah ni sampai peringkat tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa. Sampai peringkat kemuncak fitnah, dia kontrol semua.
Tetapi pada masa itu bukanlah masuk kontrol semua. Dia boleh kontrol hati kita, dia boleh kontrol fikiran kita, dia boleh kontrol kehidupan kita. Kita masih lagi boleh survive. Sebab tu Nabi kata, bagaimana ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ketika mana tak ada makanan, ketika mana tak ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang Islam ni kan menjadi lapar sebagainya, apakah yang mereka buat? Apakah makanan mereka?" Nabi gambarkan, orang mukmin, orang beriman, makanan mereka ialah makanan para malaikat. Apa makanan para malaikat? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu makanan dia, zikrullah tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila keadaan tak ada makanan, maknanya dia kepung kita. Dikepung kita sampai tak ada makanan, digital ID lah, dengan IHR lah, kita duduk satu tempat yang tak boleh nak ni kan. Contohlah, tak ada makanan ni, maka Allah akan bagi kenyang. Kata dia, mereka pun membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mungkin nak sebut pun tak larat dah lapar dah, nak sebut pun tak larat, dalam hati je subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka kata Rasul, ketika Allah membantu mereka membaca zikir tadi, tasbih, tahmid dan takbir tadi, bila dia baca hak tu, maka Allah memberikan mereka kenyang, maknanya tidak lapar. Maka apa kata Rasulullah SAW? Apabila sampai peringkat itu, mereka memilih Allah, memilih iman, memilih Islam, dan keadaan ditekan, dikepung dan sebagainya tadi, maka ketika itu, apabila mereka membaca zikir tadi, dan bila mereka baca zikir, dan masa itu perut mereka dah tak lapar dah, maka masa itu tidak ada lagi masalah kebuluran pada orang beriman. Orang beriman dia tak takut dah, tak takut lapar dah. Sebab dia bila baca, Allah bagi kenyang, Allah bagi, maknanya perutnya tu tidak berkerekot, berbunyi-bunyi lah, sakit perut lah, apa sebagainya, gastrik lah, hilang semua gangguan-gangguan kelaparan. Maka ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Maka pada ketika itu tidak ada lagi masalah kepada orang beriman kebuluran. Dah tak ada masalah kebuluran, nak takut apa? Nak pergi beli dekat Tesco, Tesco dah jadi Lotus. Nak pergi beli kat Giant, nak boleh pergi kat mana-mana supermarket, nak pergi beli, nak kena pakai ID. ID kita pula kan banyak sebenarnya social credit score kita rendah. UBI kita tak dapat. UBI ni apa? Universal Basic Income tak dapat. Kenapa? Ini orang yang menentang Dajjal, dia kata. Ini orang akhir zaman ni, orang ni. Tak dapat. Nak beli makanan pun tak boleh. Maka ketika itu yang tinggal hanyalah zikrullah. Dan kata Rasulullah SAW, bila berzikir Allah bagi kekenyangan, maka pada itu tidak ada masalah kebuluran. Habis anak-anak macam mana Ustaz? Anak bukan pandai zikir ni. Orang yang dewasa kenyang, dia zikir, dia pegang anak dia, dia peluk anak dia, dia zikir sama-sama dengan anak, ajak anak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, baca. Akhirnya Allah bagi kenyang. Anak pun kenyang. Baby nak susu, kalau tak kena beli susu. Kita takut. Ya Ustaz, kalau kita tak ambil digital ID, digital apa benda digital ni, kita tak ikut dia punya arus ni kan, habis besok anak-anak nak makan apa, anak-anak nak susu apa, macam mana? Takut. Jadi kita ni bergantung kepada fizikal, bergantung kepada makanan, bergantung pada dunia tadi, bukan bergantung pada Allah. Bukan kata makanan tak penting, tapi Nabi gambarkan sallallahu alaihi wasallam sampai tu peringkat semua tertutup, semua lubang-lubang rezeki dari sudut dunia itu tutup. Allah izin tutup. Jadi masa itu adakah orang beriman akan mati sebab kelaparan, mati sebab kehausan? Maka Nabi kata apa? Tak, mereka tak akan mati sebab kelaparan dan kehausan. Tetapi mereka akan diberikan oleh Allah kekenyangan. Kenyang. Maksudnya tak lapar lah. Tak adalah sampai tersandar, perut besar, makan banyak. Bukanlah begitu. Tetapi Allah bagikan keperluan tadi sampai kita tak perlu kepada tak bimbang dah, kata Nabi, tak bimbang dengan kelaparan. Ini semua adalah apa yang datang daripada iman. Ini sebab tu Nabi kata ni, asas-asas ukhuwah Taifah Mansurah ni, dia bukan berasaskan kepada fizikal. Sebab tu kita kena proses diri kita. Kita tengok sahabat kita kena pandang dengan pandangan iman tadi. Macam mana yang kita sebut dalam ciri-ciri tadi yang awal tadi.
Jadi sebab itulah dalam hal ini maka seorang sahabat itu mestilah dia sentiasa berada dalam keadaan setia kawan sampai kat terpaksa tinggalkan dia. Kalau terpaksa tinggal tak boleh buat apa, tinggal. Tapi kita minta ke Allah, ya Allah, apabila kami menang besok, kau jadikanlah sahabat-sahabat aku, saudara-saudara aku yang aku tinggalkan ini sebagai orang yang boleh bersama dengan keimanan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita kena doa kat dia walaupun kita tak bersama dengan dia. Jangan kita tinggal-tinggal habis dah. Kita tinggal sebab Allah uji kita dengan Dajjal, dengan kemuncak fitnah. Kemudian yang kelima, persaudaraan, persahabatan Taifah Mansurah itu ialah hendaklah dia menghayati satu semangat, satu kekuatan tolong menolong di antara satu sama lain. Sama ada ketika senang atau ketika susah, wajib tolong sahabat kita. Wajib tolong sahabat kita. Sampai peringkat mengutamakan sahabat kita tu. Subhanallah. Disebut al-ithar. Al-ithar ni apa? Apa yang ada pada kita ni, kita perlukan, kita bagi pada sahabat kita, itu sebab al-ithar. Ulama-ulama agama-agama, al-ithar inilah setinggi-tinggi kasih sayang antara seorang dengan seorang yang lain. Maka kata sahabat para ulama yang muhakkikin, dia menggambarkan cukup sekali dalam hidup kita ada al-ithar. Cukup sekali untuk boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab atau bersama dengan taifah tadi. Jadi al-ithar ni apa? Al-ithar ni kita ada sesuatu yang kita perlukan. Tapi sahabat kita tu memerlukan. Kita utamakan sahabat kita, bagi ke dia. Itu al-ithar. Ini paling tinggi kasih sayang. Iaitu kita mengutamakan sahabat kita lebih daripada diri kita. Bukan sama tak, lebih. Ini kita al-ithar. Adakah orang yang bersedekah, yang infak, yang melaksanakan al-ithar itu, adakah mereka itu akan papa, akan kecewa, akan miskin? Nabi kata tidak ada kepapaan, tidak ada kemiskinan kepada orang yang bersedekah, yang infak, yang membantu sahabatnya. Tak akan miskin. Bukan miskin, jangan pandang miskin dari sudut harta. Sebab miskin ni bukan harta saja. Miskin ni sudut jiwa pun miskin juga. Akidah miskin juga. Jadi orang yang mengutamakan saudaranya tadi itu, al-isar tadi, sifat tadi, maka Allah akan kayakan dia. Kayakan apa? Bukan Allah bagi ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia nak jatuh dah. Bukan Allah bagi USD. USD pun nak jatuh dah. Bukan Allah bagi dinar. Dinar pun silap-silap tak dibenarkan. Allah akan bagi kekayaan yang lain. Apa dia? Apa yang kita perlukan, Allah kayakan. Allah kayakan. Allah cukupkan. Malahan kekayaan itu bukan hanya di dunia, Allah akan bagi sampai di akhirat. Sampai ke akhirat Allah bagi. Jadi jangan kita rasa, ruginya aku. Memanglah nampak macam duit kita kurang, tetapi Allah bagi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita rasa kurang tadi. Ini al-isra. Sebab itulah kekuatan persaudaraan al-ukhuwah kepada Taifah Mansurah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mereka bila tolong sahabat sampai peringkat mereka mengutamakan sahabatnya lebih daripada diri sendiri. Kat mana kekuatan tadi? Kasih sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sehinggalah dia kasih kepada sahabat dia, saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Diri dia sendiri. Itu kesempurnaan iman. Tetapi al-isar lebih lagi daripada itu. Jadi ini satu kekuatan. Ini kekuatan ni. Sehingga kan kawannya sakit, sahabatnya sakit, anaknya sakit. Dia kat rumah pun rasa bimbang. Dia tolong doakan untuk sahabat dia tu. Dia tolong doakan untuk anak. Sampai digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam antara doa yang mustajab ialah doa seorang sahabat kepada sahabatnya dalam keadaan sahabat yang didoakan tu tak tahu pun dia doa. Itu doa paling mustajab. Sebab tu kadang-kadang kita sakit tiba-tiba sembuh je. Sembuh pula dalam keadaan tak ada buat rawatan apa, Allah izin sembuh je. Jangan kita rasa kita yang apa? Yang terornya, saya doa. Tak, sahabat doakan untuk kita. Kita doa untuk diri kita tak mustajab. Sebab kita ada banyak maksiat. Maksiat banyak, mungkar banyak, kan, kelemahan banyak, keburukan banyak, kan. Kita doa untuk diri kita tak mustajab. Tapi bila tiba-tiba
masalah kita selesai. Tiba-tiba masalah kita selesai. Kita ada masalah apa? Masalah kewangan ke, masalah kesihatan ke, masalah kesakitan ke, masalah. Dan sahabat kita tahu kita ada masalah. Dan sahabat kita berdoa sepenuh hati dia. Ya Allah, sahabat aku tu tak sihat. Ya Allah, tolonglah dia. Ya Allah, berilah kekuatan pada dia. Ya Allah, berilah kesembuhan pada dia. Itu mustajab tu. Jadi sebab tu jangan pandang ringan dengan sahabat. Jangan pandang ringan. Sebab doa dia itu mustajab. Maknanya dia boleh memberi syafaat kepada sahabatnya. Di dunia pun dia boleh bagi syafaat. Di akhirat lebih lagi diperlukan. Lebih kita perlukan syafaat sahabat di akhirat nanti. Lebih lagi. Lebih lagi. Jadi maknanya kat sini kita lihat. Kita tengok sahabat kita lekeh je. Alah dia ni kan orang tak ada sijil. Orang tak ada apa-apa. Kan lekeh je. Tak. Kalau dia sahabat kita seiman, seakidah, sahabat seperjuangan, sahabat yang menjaga, kan, kita kata akhlak-akhlak tadi, doa dia mustajab. Jangan main-main. Kita tengok sahabat ni lekeh, tak ada apa lah. Tak, jangan. Asbab doa dia kita sihat. Asbab doa dia kita tidak ada masalah. Masalah kita selesai. Kita ingat kita selesai sebab kita buat usaha, kita usahakan, kita buat. Rupanya doa sahabat tu. Jangan kita main. Sebab tu kan, semangat tolong menolong ini adalah salah satu daripada roh Taifah Mansurah al-Ukhwah. Pada Taifah Mansurah itu salah satunya tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini semua adalah merupakan formula-formula, merupakan panduan-panduan yang telah diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang juga telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melihat sahabat kita, jangan melihat dengan pandangan dengki. Jangan melihat dengan pandangan benci. Jangan melihat dengan pandangan hasad. Jangan. Jangan melihat dengan pandangan rendah. Kita nampak sahabat kita rendah. Dia tak ada pelajaran. Kita dah ada PhD. Kita dah ada master. Kita dah ada degree. Kejawatan kita tinggi. Kan? Kedudukan kita hebat. Kita nampak sahabat-sahabat kita lekeh. Jangan. Kerana mereka ada syafaat yang boleh sampai kepada kita hanya dengan doa. Jadi sebab tu kita kena bina kekuatan ukhuwah ni, kekuatan yang akan membina satu jalan solusi, satu jalan untuk menyelesaikan kita bila berhadapan dengan semua mihnah, tribulasi, ujian, fitnah, segala barak dan bencana yang bakal datang ketika kita berhadapan dengan Dajjal, ketika berhadapan dengan akhir zaman, cubaan dan ujian daripada Allah. Jadi sebab tu kita lihat di sini kan, sesiapa sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man kana ma'hu fadlu dhahrin fal'ad bihi ala man la dhahra lahu, wa man kana lahu fadlun min zadi faly'ud bihi ala man la zada lahu, atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Tak maaf nak baca di tulisan dia. Sesiapa yang mempunyai kelebihan tunggangan, siapa yang ada kenderaan, ada tunggangan, maka hendaklah ia membantu dan memudahkan orang-orang yang tidak mempunyai kenderaan tunggangan. Jadi siapa yang ada kereta, tengok sahabat kita kereta ada, rosak. Tengok sahabat kita kereta ada, tapi tak boleh gerak jauh, tak boleh jalan jauh, offer kat dia. Ni Tamrin ni tak lama lagi ni saya cadangkan. Sahabat-sahabat kita, tengok sahabat-sahabat nak pergi Tamrin tapi tak ada duit. Nak bayar duit minyak tak cukup. Nak bayar duit tol lagi, dah lah minyak kena tol lagi. Kemudian kereta pula tak sihat. Kenapa tak sihat? Sebab tak ada duit nak betulkan. Tengok sahabat-sahabat, kan? Antum kamu nak pergi ke Tamrin? Mungkin tak pergi kot. Kenapa tak pergi? Kereta saya kurang sihat lah, kan? Saya nak betulkan pun tak ada duit, kan? Macam inilah kita pergi sama-sama. Anak-anak tinggal kat rumah, bawa sahabat tu pergi. Bawa isteri kita, bawa sahabat kita dengan isteri dia, bawa sekali. Kapul. Kenapa? Menolong sahabat tu. Anak-anak tak apa lagi, kita boleh bawa balik apa yang kita dapat kat Tamrin tu, kita boleh bawa balik ke anak-anak. Ni sahabat-sahabat nak pergi tapi tak cukup duit. Minyaknya, tolnya, kenderaannya tak sihat. Kemudian dalam keadaan dia bukan tak nak pergi, ramai nak pergi tapi tak boleh. Kenapa? Ada masalah-masalah. Jadi sesiapa yang mempunyai kelebihan tunggangan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia membantu memudahkan
untuk orang-orang yang tidak mempunyai kenderaan. Sesiapa yang mempunyai bekalan, siapa yang ada bekalan, ada makanan lebih, kan? Ada sesuatu yang lebih lah, bekalan-bekalan tak kira apa sahaja, maka hendaklah membantu orang yang tidak mempunyai bekalan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita nak kena tengok ni. Ini semua hakikat hubungan hati. Hakikat hubungan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dan di sinilah barakahnya dan sinilah rahmatnya. Macamlah kita kata, kita ingat kita pentingkan diri kita satu keluarga pergi, tapi sahabat kita tak boleh pergi. Sahabat kita tak boleh pergi. Satu keluarga kita pergi. Dengan anak semua kita bawa sekali. Sahabat kita nak pergi juga tak boleh pergi. Kita tak terfikir pun nak tawarkan pada dia. Bagi sahabat-sahabat yang ada kemampuan dari sudut kewangan pula, ada sudut kewangan, tengok ada sahabat nak pergi tapi yelah maklumlah dia kena buang kerja, tak ada income, tak ada apa, bagi bantu. Mari kita buat kapul ramai-ramai, kita pakat-pakat naik van. Saya ingat lagi masa saya belajar dulu, perjalanan program masa belajar tu 2000 km. Ada tempat, ada sekali 2000 km, 2000 lebih kilometer, kan. Jadi nak pergi ni memang tak mampu lah. Masa tu belajar lagi, mana duit. Nak naik bas apa, berapa hari berapa nak baik. Jadi kami pakat-pakat tonton sama-sama dengan adik-adik, junior-junior dan sama-sama kita ni. Meh kita pakat, engkau ada berapa? Ada $50, ada 100. Pakat-pakat meh kita naik kita sewa kereta. Cukup-cukup satu kereta, dua kereta pergi ramai-ramai. Kalau yang dah keluarga tu kan, tanya dengan keluarga pula, okey macam mana, kita pakat-pakat, kita satu kereta, dua kereta konvoi, kadang-kadang sampai 10 kereta konvoi, kan, konvoi ramai-ramai, pakat-pakat tolong-tolong ni. Ada di kalangan kita yang biasiswanya mahal sikit. Kalau marah mahal sikit, Petronas lagi mahal, Bank Negara lagi mahal. Ada yang biasiswa JPA kurang mahal sikit. Ada yang ibu bapa bagi. Kalau ibu bapa yang kaya, dia ada duit lah. Kalau bapa yang tak berkaya sangat, duitnya kurang duit lah. Jadi kita sama-sama nak pergi jalan 2000 km ni. 2000 km naik kereta. Ramai sampai 10 kereta. Kadang-kadang berempit lah juga. Ramai yang nak pergi, kan. Kita nak pastikan siapa yang ada hajat bertarbiyah, hajat kepada dakwah dan jihad, bersama-sama jalan ramai-ramai. Seronok ramai-ramai jalan tu. Tetapi semuanya kerjasama sama-sama. Semuanya tolong-menolong. Allah berkati. Allah berkati. Kan? Maka perjalanan tu Allah berkati, dapat macam-macam pengajaran, dapat macam-macam. Sampai pula, ni nak cerita. Yang paling best sekali, bila kita hidupkan suasana at-ta'awun ini, tolong-menolong ni, bila sampai ke program, kan, perjalanannya sampai 2 hari kadang-kadang, 3 hari perjalanan. Program 1 hari 2 hari je. Program berjumpa kat program lebih sikit, lebih cepat daripada perjalanan lebih panjang. Ada sekali tu perjalanan sampai 3 hari. Program 2 hari je. Ada yang program sekejap je, tapi program tu penting. Ada meeting ke, ada apa ke, mesyuarat kan, penting. Allah bagi berkat. Walaupun 1 hari, walaupun 2 hari, walaupun 3 hari, yang sikit daripada seminggu perjalanan. Ada satu keluarga tu, 3 keluarga pergi ke California daripada New York. Pergi ke California, seminggu perjalanan dia. Perjalanan seminggu. Naik kereta, naik bas, naik apa ni, kapal terbang, laju lah kan, tapi naik kereta. Seminggu perjalanan. Sampai demam-demam. Yang seperti sini, mungkin kan, bila barakah daripada perjalanan tarbawi tadi, kan, perjalanan yang penuh pendidikan tadi, jumpanya sekejap aja, tetapi Allah bagi barakah. Bekalannya sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita rasa. Dan iman kita tu di-charge balik. Ilmu, kepahaman kita di-charge balik. Jumpanya sekejap, tetapi Allah bagi barakah. Balik tu kita boleh bekerja, kita boleh buat macam-macam, kan. 1 tahun, 2 tahun seolah-olahnya begitu. Recharge macam Ramadan. Jadi lebih lagi daripada Ramadan. Bila dah ada, kan, barakah tolong-menolong. Maka sebab tu Nabi kita katakan tadi, siapa yang boleh bagi bantuan, bagilah bantuan. Siapa yang boleh tolong, tolonglah. Inilah antara kekuatan Taifah Mansurah. Taifah Mansurah. Jadi bukanlah Taifah Mansurah ni satu kumpulan yang berdaftar di bawah ROS, dan kemudian lepas tu bawa isi nama, isi borang
borang bayar data, bayar yuran, itu dah Taifah Mansurah. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Taifah Mansurah ni yang diberikan kemenangan oleh Allah, yang bermula dengan iman, yang diproses duduk dalam tarbiyah, duduk dalam dakwah, duduk dalam jihad. Dan kemudian mereka itu dan hidup bersama dengan ukhuwah Islam yang sebenar, sehingga Allah memberikan kepada mereka kekuatan-kekuatan. Sampai ada di kalangan mereka yang syahid fi sabilillah. Allah anugerahkan pula syahid fi sabilillah. Ini yang kita tak kena rasa. Sebab tu jangan kita kata alasan, saya jauh Ustaz, jauh sangat ni kat utara, saya jauh kat Sabah, kat Sarawak ni Ustaz, susah nak pergi, nak bersama. Kita ambil peluang ni sebelum PKP datang ni, kita nak jumpa pun tak boleh. Kan? Allah tak izin jumpa lah masa tu. Paling kuat pun kan, kita daripada online lah. Itu pun kalau boleh. Ini pun dah banyak kali gangguan. Alhamdulillah malam ni Allah izin tak ada gangguan. Alhamdulillah, ni doa sahabat-sahabat kita ni. Kan? Malam macam semalam kan gangguan sikit-sikit saya kena tekan. Sikit-sikit saya kena tekan. Resume. Dia kata end broadcasting. Sikit tekan. Hari ni Alhamdulillah nampak. Jadi nak sebut kat sini, kekuatan Taifah Mansurah tidak akan mampu dikalahkan oleh mana-mana musuh, termasuklah Dajjal. Tak boleh kalahkan. Kenapa? Bukan kerana dia ni ada senjata yang hebat, ada teknologi yang hebat, ada semuanya duit yang banyak. Bukan. Kerana pertolongan Allah yang lahir daripada al-iman, al-ukhwah dan al-jihad tadi. Dia berukhwah, dia membina kekuatan ukhwah, adab-adab sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tadi. Maka di situlah kemenangan. Walaupun mereka sikit tak ramai mereka. Taifah Mansurah ni tak ramai. Saya ada berita baik sebenarnya daripada Palestin ni saya dapat ni, tapi saya tak ada cerita. Kalau siapa nak tahu, jumpa. Berita baik ni baik sungguh lah, tapi saya tak boleh cerita. Tapi dia punya inti dia, kita menang. Inti dia, kita menang. InsyaAllah. Jadi sebab tu pada malam ni kita tak kena rasa. Kemudian kita sikit lagi dah, insyaAllah. Dah pukul 11. Dah pukul 11 dah. Kita jadi pukul 11 ni kita nak kena berhenti lah kot dah. InsyaAllah kita sambung esok. Tapi esok malam saya ada meeting, ada satu mesyuarat malam esok. Jadi kalau tak boleh buat malam esok, insya-Allah kita akan buat pada hari Sabtu malam. InsyaAllah. Kita akan sambung lagi tajuk ni, solusi. Yang mana kita hidup dalam tarbiyah, hidup dalam keadaan bersama-sama dengan sahabat tadi, hidup membina kekuatan yang asas, kekuatan ukhuwah lillah fillah ini, macam mana bekalan dia? Bekalan kat mana bekalan dia? InsyaAllah kita akan sambung. Kita akan sambung. Kalau besok tak sempat, besok saya ada mesyuarat malam, ada satu mesyuarat penting. Saya tak dapatlah nak bersama-sama. Mungkin Sabtu malam insya-Allah kita akan buat sambung tajuk ni. Sebab tajuk ni penting sebenarnya untuk semua orang. Untuk semua orang penting. Itu kita nak kena rasa sebagai pertolongan Allah. Sebab tu kita jangan bimbang, jangan takut dengan perancangan jahat Dajjal, perancangan jahat Zionis, perancangan jahat semua musuh Allah dan musuh kita. Jangan takut. Yang kita bimbang, kita tidak merasakan kekuatan iman, Islam dan ihsan, kekuatan ukhuwah lillah fillah yang mantap. Sehingga dengan sebab kita tidak mempunyai itu, Allah tak tolong kita. Walaupun kita ni dah buat semayang apa pun, semayang, bukan kita tak semayang, tapi Allah tak tolong. Kenapa? Ukhuwah kita masih lagi ada superficial. Bagi mereka yang baru masuk ni, saya minta dengar daripada awal. Sebab banyak perkara yang awal tadi yang kita sebut, yang tidak, yang penting untuk kita faham. Kita faham. Tengok daripada awal insya-Allah. Jadi banyak malam ni kita membincangkan tentang bagaimana salah satu solusi di akhir zaman. Asbab kemenangan yang diberikan oleh Allah ke atas Taifah Mansurah ialah kekuatan ukhuwah lillah fillah. Sebagaimana yang berlaku kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansar yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina satu kekuatan dan Allah bagi kemenangan kepada mereka. Allah bagi kemenangan sampai kita dapat Islam hari ini, sampai kita dapat merasai kemanisan agama.
Jadi ini antara perkara yang penting, insya-Allah. Jadi untuk minggu ni, mulai besok Sabtu dan Ahad, bagi mereka yang berkelapangan, saya jemputlah untuk pergi ke Rimbunan Kasih di Melaka, di Serkam Melaka. Siapa yang ada kelapangan tu, kita akan adakan aktiviti gotong royong. Gotong royong sebab ladang ni ladang rakyat. Ladang ni ladang rakyat. Apa konsep rakyat ni? Insya-Allah kita akan tanam sama-sama, kita buat sama-sama semua. Kemudian selepas tu, setelah kita ada keuntungan, 50% daripada keuntungan itu akan kita patah balik kepada rakyat. Kita akan patah balik kepada rakyat dalam bentuk mungkin pendidikan ke, mungkin bentuk makanan ke, sebagai infak kita kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. 30% kita akan gunakan untuk pusingan modal. 20% siapa yang mengusahakan tu ada keuntungan 20%, ambil lah, bagi-bagi. Bagi-bagi mereka yang usahakan. Jadi dalam rakyat ni bukan dipunyai oleh syarikat-syarikat besar, tapi kita sama-sama nak buat. Dan ada program-programnya yang insya-Allah kita akan tengok, akan bincangkan. Contohnya kita akan cuba buat contract farming. Contract farming. Jadi contract farming ni contohnya, kalau kita kata kita ada buat pembenihan ikan, kan. Jadi ikan tu, benih tu kita akan jual ataupun bagilah kepada siapa yang nak beli ikan kat rumah. Jadi beli ikan kat rumah tu, beli ikan secara betul-betul lah komersial, kemudian besar, jual balik kepada ladang rakyat Ansar. Kemudian kita akan beli dan kita akan tolong marketkan. Jadi maknanya setiap orang ada income. Kalau kita dekat rumah kita ada income. Itu kalau yang berminat dengan ikan. Kalau yang berminat dengan tanam-tanaman pun ada juga. Kita boleh buat contract farming nanti sama-sama kita. Ini bukan untuk keuntungan syarikat mana-mana ke keuntungan pertubuhan dak. Ini sama-sama untuk kita melaksanakan jihad, dakwah dan tarbiyah di atas jalan Allah. Di sinilah barakah. Sebab kita berada satu sistem yang mengancam, menekan kita. Dia menekan kita. So kita kena hidupkan ukhuwah lillah fillah ini. Hidupkan kasih sayang ini. Di situlah Allah akan bantu kita. Walaupun yang datang tu Dajjal, walaupun yang datang tu tentera Dajjal, apabila kita bersama-sama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Allah akan tolong kita. Allah akan beri kemenangan kepada orang yang beriman tadi, yang bersama-sama. Insya-Allah kita akan sambung hari Sabtu lah. Hari Jumaat besok saya dah ada buat temu janji, ada satu mesyuarat penting, saya terpaksa hadir. InsyaAllah hari Sabtu malam, kalau tidak ada haral, insyaAllah kita akan sambung tajuk ni. Mana tajuk ni, bekalan dalam sahabat-sahabat seperjuangan. Bekalan, macam mana kita nak dapatkan bekalan daripada persahabatan yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فواثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي الأقصى وفي كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت
اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الواسلين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah tuan-tuan, jangan lupa bangun malam kalau boleh doa minta Allah bantu kekuatan di Palestin, terutamanya sahabat kita yang sedang bermati-matian untuk membebaskan Al-Aqsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.